Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Hafiz Firdaus bin Cik Rashid, Muhammad Nur Azmi bin Saidun, Muhammad Asif bin Muhammad Fahmi, Muhammad Firdaus bin Abdullah serta Muhammad Arif Aiman bin Khairuddin dari Option 3 PSMP PJ1 akan membentangkan Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna KPPB. Baiklah, sebelum kami memulakan pembentangan kami terhadap KPPB bagi gabungan subjek PJMS 3063, EDUP 3053 serta EDUP 3043, saya akan menerangkan tentang big idea yang telah kami bina terlebih dahulu. Big idea yang telah kami bina ialah insan berinovasi dan berdisiplin, pemangkin kejayaan hidup. Bagaimanakah big idea ini terhasil? Big idea ini terhasil melalui gabungan 3 CLO daripada 3 subjek. Bagi subjek EDUP 3053 menghasilkan media pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Bagi subjek EDUP 3043 pula membina pelan pengurusan bilik darjah yang efektif secara kreatif dan inovatif, serta yang terakhir sekali ialah CLO bagi PJMS 3063 ialah mereka bentuk bahan bantu mengajar untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani secara berkumpulan. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada essential question. Dalam KPPB ini, kami telah menetapkan 2 essential question, iaitu yang pertama, bagaimana teknologi memberi kesan dalam pembinaan inovasi untuk membantu guru menjalankan PDP. Yang kedua adalah, bagaimana bilik darjah dapat diuruskan ketika menggunakan inovasi dan teknologi di dalam kelas. Seterusnya, untuk hasil pembelajaran kursus, terdapat 3 hasil pembelajaran mengikut kursus masing-masing yang telah kami tetapkan dalam KPPB ini. Yang pertama adalah untuk PJMS 3063, pelajar mampu mereka bentuk bahan bantu mengajar untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani secara berkumpulan. Seterusnya, untuk EDUP 3043, pelajar mampu untuk menganalisis isu-isu semasa berkaitan tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjah dengan merujuk pelbagai sumber yang relevan. Seterusnya, untuk EDUP 3053, pelajar mampu menggunakan teknologi dan media pengajaran berdasarkan model reka bentuk pengajaran yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan secara pembentangan berkumpulan. Baiklah, untuk PJMS 3063, berikut adalah soalan yang diberikan kepada kami dalam kerja khusus kami, iaitu membuat satu alat inovasi yang boleh membantu guru dalam melaksanakan PDP secara berkumpulan. Gambar-gambar yang diberikan adalah salah satu daripada hasil kerja pelajar dalam menyiapkan tugasan ini. Seterusnya, untuk EDUP 3043, membina satu pengurusan grafik berkaitan dengan pengurusan bilik darjah secara individu. Dan yang terakhir adalah untuk EDUP 3053, pelajar dikehendaki untuk menghasilkan satu bahan multimedia interaktif berkenaan dengan kursus teras masing-masing dengan menggunakan platform yang sesuai yang boleh membantu dalam sesi PDP. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kompetensi pembelajaran, iaitu 6C. C yang pertama adalah karakter, iaitu sasiah, iaitu berlaku apabila pelajar mempunyai hala tuju pembelajaran dan cetusan idea untuk melaksanakan tugasan seperti yang dihendaki. Yang kedua adalah kreativiti. Kreativiti ini merujuk kepada apabila berlakunya satu percabahan idea antara pihak pensyarah dan juga ahli kumpulan untuk melaksanakan satu inovasi yang berkualiti, termasuk juga dalam bentuk media. Yang ketiga adalah kolaboratif, iaitu yang mana ia dapat meningkatkan hubungan ataupun kemahiran interpersonal antara ahli kumpulan, yang mana sekaligus telah mewujudkan satu konsep silang budaya, yang mana dia telah menghasilkan satu hubungan yang berkesan. Tambahan lagi, pelaksanaan kolaboratif antara ahli kumpulan ini dilaksanakan secara media sosial sahaja, oleh kerana pembelajaran pada semester ini dilaksanakan secara atas talian ataupun hybrid. Yang ketiga adalah citizenship ataupun kewarganegaraan, yang mana setiap aspek
untuk melaksanakan inovasi yang berkualiti ini, ia telah memberi satu penanda arah, iaitu kami menilai segenap idea agar tidak bercampur ataupun bertentangan dengan identiti nasional dan memikirkan masalah sekeliling untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh kerana pelaksanaan pembelajaran pada kali ini terpaksalah berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang menghadkan pergerakan. Jadi dengan ini kami memikirkan satu pendekatan untuk menggunakan apa yang ada di sekeliling untuk menghasilkan satu inovasi yang berkualiti dan juga melaksanakan media pembelajaran secara digital untuk menyelesaikan masalah pembelajaran murid-murid di rumah. Dan seterusnya adalah communication, iaitu communication adalah memberi pengetahuan dan juga pendedahan kepada kami bagaimana untuk menyampaikan satu bentuk pengajaran, iaitu dalam bentuk pembelajaran digital, supaya murid-murid dapat memahami isi kandungan yang ingin disampaikan itu dengan jelas, dan juga apa yang dihasratkan itu dapat sepenuhnya oleh murid, iaitu dengan melaksanakan pembelajaran digital itu dengan bentuk yang interaktif dan juga menyeronokkan, supaya ia tidak memberi kebosanan kepada murid-murid yang menontonnya. Dan yang terakhir adalah critical thinking, iaitu pemikiran kritis, yang mana kami berfikir secara kritis dan kreatif untuk menghasilkan satu inovasi yang berkualiti, supaya alatan inovasi yang dihasilkan itu mempunyai nilai yang boleh meningkatkan kefahaman dan juga kemahiran para pelajar. Maka sekian, itu saja. Okey, baiklah, saya akan menerangkan konsep yang pertama, iaitu extension. Extension bermaksud lanjutan. Jadi dengan extension ni, pelajar berpeluang untuk mengumpul maklumat daripada alat teknologi tentang tugasan bagi mencipta alat inovasi tersebut, lalu membentuk kemahiran dan perkembangan yang baharu pada bila-bila masa sahaja. Sebagai contoh, dalam sajak ini, saya darahkan saya mencari maklumat tentang prosedur-prosedur untuk membuat alat inovasi yang berkaitan dengan kemahiran bola sepak. Selain itu, saya juga tahu bahan-bahan untuk membuat alat inovasi tersebut serta kosnya. Macam kumpulan saya buat triangle kecil di mana pelajar-pelajar perlu menendang bola ke arah triangle tersebut. Di situ saya menggunakan pipe PVC dan jaring dengan diikat oleh kabel tal. Dan kesemua harganya sangatlah murah dan berpatutan, iaitu RM6.30. Selain itu, untuk engagement pula, maksudnya adalah keterlibatan. Dengan engagement ni, pelajar dapat mengubah sikap daripada pasif ke aktif selepas menggunakan teknologi secara bersama dalam kumpulan bagi menghasilkan alat inovasi dalam tugasan subjek ini. Maksudnya, teknologi ini dia dah membantu kita untuk 100% fokus terhadap assignment yang diberikan bagi menghasilkan alat inovasi yang pelbagai kemahiran sukan seperti bola sepak, bola baling, olahraga dan sebagainya lah. Kerana semua maklumat yang kita nak memang dah ada dalam teknologi itu dan ia terletak di hujung jari kita sendiri. Just mau tak mau je cari tu. Okay? Akhir sekali, enhancement, iaitu peningkatan. Pelajar dapat menjalani aktiviti dan menghasilkan alat inovasi tersebut dalam era normal yang baru dengan adanya penggunaan teknologi. Sebagai contoh, untuk membuat alat inovasi yang kami cerita ni, di situ kami banyak melayari internet ataupun menggunakan alat teknologi bagi meningkatkan lagi kualiti, efisien dan meningkatkan taraf untuk mencipta alat inovasi ini ke aras kemahiran tinggi. Sebagai contoh, saya melayari YouTube, Facebook dan Google Classroom bagi mengumpul maklumat tentang alat inovasi itu supaya perjalanan untuk membuatnya dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. Seterusnya kita akan pergi kepada 3R. 3R terdiri daripada rigor, relevance dan relationship. Rigor: mencari sumber yang boleh dipercayai melalui internet untuk menghasilkan satu tugasan yang lengkap. Pengumpulan maklumat daripada setiap ahli kumpulan untuk menghasilkan satu tugasan yang lengkap mengikut kehendak tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Jadi rigor ini bertujuan untuk kita mencari sumber-sumber maklumat ataupun mencari sumber maklumat daripada media sosial maupun daripada rakan-rakan untuk kita menyiapkan tugasan yang diberi oleh pensyarah.
Seterusnya, relevance. Pelajar berusaha menghasilkan satu idea tugasan yang bersesuaian dengan keperluan pendidikan masa kini. Pelajar dapat menghasilkan tugasan yang bersesuaian berdasarkan objektif yang ditetapkan. Setiap kursus ataupun tugasan mempunyai objektifnya tersendiri. Jadi sebagai pelajar, kita perlulah berusaha sebaik mungkin untuk mencapai objektif tugasan tersebut. Seterusnya, relationship. Pelajar merujuk pensyarah untuk melakukan tugasan telah mewujudkan satu hubungan yang positif antara satu sama lain melalui komunikasi yang dijalankan. Ia bermakna pelajar dan pensyarah akan lebih berkomunikasi antara satu sama lain dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan. Perbincangan antara ahli kumpulan dalam menghasilkan tugasan akan memberikan satu impak yang positif dari segi keakraban dalam perhubungan. Selain dari pensyarah, rakan-rakan juga boleh dijadikan satu sumber rujukan jika mempunyai sebarang masalah berkaitan dengan tugasan. Jadi, sampai situ sahaja pembentangan dari kami satu kumpulan. Kami berharap dengan maklumat dan info yang disampaikan ini akan memberi manfaat dan faedah kepada orang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.